ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. يا محول الأحوال، حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الحال. اللهم آمين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu di kalangan kamu kepada beberapa darjat. Terima kasih pengurusi majlis kita pada malam ini, pengurusi surau, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk meneruskan kehidupan kita selaku hamba Allah taala. Kita diberikan peluang untuk meneruskan saki-baki umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita akan bawa balik bertemu dengan Allah pada satu hari nanti, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita pejam celik kita dah kena COVID ni hampir setahun. Setahun. Dan hari ni kes di Malaysia sebanyak 2,188 kot, kalau tak silap. Lebih kurang lah 2,200 lebih kurang. Cuma saya tak ada tengok di Kedah ni berapa. Banyak, Kedah banyak. Tapi kira okey lah. 2,000 yang kena COVID tu kira okey lah. Pasal yang tak semayang ramai lagi. Yang tak semayang ramai lagi. Dalam ramai-ramai orang hari ni mau pakat bimbang. Kalau buka kedai patut SOP. Tarik yang ni, nak masuk kena tulis nama, kena jarak. Nak masuk kedai ada pintu dia, pintu masuk dah ada pintu keluar. Tapi tak semua rakyat ambil berat tentang agama. Tak ramai anak-anak muda yang ambil berat tentang syariat ataupun SOP yang Allah Ta'ala atur. Daripada hang bangun pagi, celek mata, Allah dah ajak dah apa kita buat. Daripada celek mata sampai kita pejam mata, Allah ajak kita dah. Jadi bila kita bangun tidur, Nabi dah ajak kita. Apa yang kita kena buat? Benda ni orang tak ambil berat. Sepatutnya orang yang duduk di kampung Komoy ni, orang dengar pun takut, Tomoy ke Komoy ke, dengar pun seria nama kampung ni. Jalan nak main halus ya. Bendang kiri kanan. Bendang kiri kanan. Dalam bendang ni ada ayam, ada ikan. Bendang kering kontang, kering terus, tak ada apa, kering. Traktor masuk, putar tanah. Lepas tu bila mai ayak, ikan mai balik. Ikan mai tu bukan kecil-kecil, ikan ruang besar-besar.
Dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan tu dia besar dah. Dia main dari mana? Ayak baru masuk seminggu 2, dah ada ikan. Tanah kering kontang. Traktor masuk, orang main wow. Dia buat padi. Tu apa nak? Padi gulung, jerami gulung. Pakak main ambil gambar, main wow malam-malam, naik motor. Kayu rendah dalam petak ni. Ikan apa sekok tak ada, ayak setitik tak ada. Allah bagi hujan, ada balik ayak. Allah bagi hujan, ada ikan. Lepas tu kita makan pula padi. Beras yang kita masak tu daripada padi. Kita hidup dengan tanah yang Allah Ta'ala bagi, dengan ayak yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala tumbuhkan pokok-pokok padi yang akhirnya menghasilkan beras yang kita dapat makan nasi. Daripada nasi tu bila makan banyak, Allah Ta'ala bagi penyakit. Kencing manis. Tidak? Kita hari-hari tengok alam. Tambah tuan-tuan ni dekat dengan laut. Kan jauh pun dengan laut. Tidak? Belakang ni je laut. Tak jauh pun dengan laut. Seluruh ayak sungai ni, semua masuk laut. Semua masuk laut. Tapi ayak laut ni, dia tak tawak, dia tetap masin. Ayak laut dia tak masuk sungai, tapi ayak sungai masuk laut. Betul tak? Kau tak betul saya abang? Tuan-tuan ni buat bendang ke tak? Kau tanam strawberry kau ni. Tok Wan, tanam strawberry ke kau ni Tok Wan? Dah. Nah. Kau ni semua orang tanam padi. Jadi bila tanam padi, kita guna ayak, guna baja, kan? Ayak-ayak benda ayak sungai ni dia masuk dalam alok. Alok dia pergi sungai. Sungai dia pergi mana? Masuk laut. Ayak terjun, dia keluar dari bukit, dia turun dalam sungai, dia main ke muara, masuk laut. Tapi ayak laut tetap masin. Ayak laut tak tawak. Ikan yang duduk dalam laut, ikan laut, ikan duduk dalam bendang, isi dia masin ke tawak? Tawak kan? Ikan lampam, ikan keli, ikan puyuh, ikan sepat rock. Sepat rock kan? Sepat rock kalau kita goreng dia, tawak ke, pedas ke, masam ke, kelat? Tawak kan? Sebab dua ayak tawak. Kita belikan temenung, belikan tamban, belikan temenung, belikan semilang, kita belikan pari, kita belikan bawai, kita goreng. Isi dia masin ke tawak? Tawak. Ikan dua ayak tawak pun tawak, dua ayak masin pun tawak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab ikan yang duduk dalam ayak laut dia tak masin. Sebab apa? Siapa boleh jawab? Koko lah tengok live Facebook ni, mereka boleh jawab. Kenapa ikan duduk dalam laut tak masin? Dia mandi ayak laut. Mak dia telok dia dalam laut. Telok tu meletah dalam laut. Dia membesar dengan laut. Dia minum ayak laut. Dia duduk dalam laut. Kita tangkap dia dalam laut. Bawa naik atas darat. Bawa balik kampung Komoy ni. Goreng. Tawak. Kena buh garam lagi. Ikan nak buat ikan laut. Nak buat ikan masin. Kena buh garam lagi. Padahal dia duduk dalam laut dah. Pasal apa? Pasal ikan ni, subhanallah, kita kena belajar daripada ikan. Ikan ni, dia ada prinsip hidup dia. Walaupun sekitaran dia masin, ikan ada prinsip, aku tidak akan masin. Ni prinsip ikan. Walau suasana masin, aku hidup dalam keadaan masin, aku minum ayak masin, aku takkan masin. Ni prinsip ikan.
Bila ikan dah mati, kita ambil garam sikit je. Kita sapu dekat ikan tu, kita goreng, dah masin. Pada ikan duduk dalam air luk punya lama, dia tak masin-masin. Ini hikmah yang Allah Ta'ala buat. Kita kena belajar daripada ikan ni. Orang yang hidup ada prinsip, ada iman, ada taqwa, walau keliling dia ada kejahatan, dia takkan buat jahat. Orang yang iman dia hidup, dalam kampung ni ramai orang tak main semayang. Contoh saja. Saya main tadi, subhanallah, pakat berlumba-lumba main semayang. Seronok saya tengok kampung ni. Saya main tadi, bila saya sampai dalam pukul 7 lebih kurang 12 minit lebih kurang lah saya sampai. Saya terlajak simpang tu, betul ke dia tunjuk lorong kecil ni. Saya keluar daripada rumah pukul 6.30 daripada Parit Panjang. Tengok dalam Waze, dia kata 7.25 baru sampai. Sudah. Kita naik malam ni naik Kanch. Ingat dekat. Tekan bergegang saya depan. Rapat meter 14. Sampai tengok orang muda kampung ni berlumba-lumba main masjid. Masya Allah, tabarakallah. Seronok saya kata. Tak ada lagi ada kampung lagu ni dalam dunia ni. Berlumba-lumba. Subhanallah. Orang yang ada prinsip, dia takkan buat jahat walau orang buat jahat depan dia. Kawan dia minum ketum, dia tak minum. Kawan dia isap rokok, dia tak isap rokok. Kawan dia main perempuan, dia tak main perempuan. Kawan dia mencuri, dia tak mencuri. Sebab apa? Malu dekat ikan. Ikan yang duduk dalam laut tak masin. Kerana ada prinsip. Kenapa kita umat Nabi SAW, yang kalau tanya semua nak masuk syurga. Kalau tanya hari ni, semua nak masuk syurga. Siapa nak masuk neraka, angkat tangan. Angkat tangan kau. Tak mau. Siapa nak masuk syurga? Angkat tangan. Tak mau juga. Macam ada seorang budak tu, bila cikgu tanya ni, siapa nak masuk syurga? Siapa nak masuk syurga? Tak mau. Siapa nak masuk neraka? Tak mau juga. Cikgu tanya, hang ni semua tak mau. Tak, pasal mak pesan, pergi sekolah jangan pergi mana-mana, mengaji elok. Jadi bila ustaz ajak pergi syurga tak mau pergi, dia ingat syurga tu atas pada sekolah sikit. Kalau sebut neraka, semua orang tak mau. Sebut syurga, semua orang mau. Yang kita pelik, pasal apa dia tak mau pergi neraka? Siapa habaq ada neraka tu tempat tak elok? Dia kata Nabi habaq. Dia kata Nabi habaq, tempat neraka tak elok ni Nabi habaq. Hang tahu Nabi habaq tu? Tapi orang tak main semayang. Kalau perbaik mutu, buka sport rim, buka tayar, main duk check exhaust, lak motor, ronda petang-petang. Bukan tak boleh, boleh. Tapi waktu salat, kena salat. Kita kalau naik kereta, bila tengok minyak kita tu, itu kena cari stesen minyak. Kalau tak bubur minyak, kenderaan kita takkan berjalan. Maka orang yang tahu waktu salat, dia kena singgah, bukan kedai minyak, bukan kedai makan, kena singgah surau, kena singgah masjid. Kerana apa? Kerana kalau tak salat, badan kita ni, kenderaan ni kenderaan, tidak akan bergerak di hadapan Allah untuk masuk ke dalam syurga. Macam mana nak berjalan kenderaan ni? Kata ulama, semayang tu, kata guru saya, Syekh Ratib An-Nabulsi hafizahullah, masih hidup, hafizahullah wara'ah, Allah Ta'ala pelihara beliau insya-Allah. Keturunan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia keturunan Sayyidina Umar, keturunan yang ke-40. Kata beliau, salat ni seperti petrol. Badan kita ni kenderaan. Kalau tak ada petrol, kereta tak berjalan. Maka orang yang tak salat, batang tubuh dia tidak akan bergerak ke dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi kita buat ambil tak berat, buat tak peduli. Pasal apa? Pasal kita duk ingat, tak apalah ustaz, tak semayang pun, kan buat apa pun. Mereka ni kita teruk kena COVID.
Orang yang kena COVID itu lebih mulia daripada orang yang tak semayang. Orang yang terkena wabak COVID-19, dia reda Allah Ta'ala ampun dosa dia. Jika dia meninggal dunia dengan COVID, matinya syahid. Mati dalam wabak, mati syahid. Nak pergi perang, penakut. Nak pergi perang, penakut. Nak tegur kerajaan buat salah pun takut. Mua tak berani. Tegur lagi, depa tak bagi, tak naik jawatan pula. Hak ada jawatan kena buang pula. Kalau ustaz lantang sikit lagi tak boleh mengajar dah. Tak boleh masuk TV dah. Masuk surau je lah. Macam aku ni masuk surau masjid lah. TV pakai dak dah. Orang yang kena wabak, matinya syahid. Ni peluang mati syahid ni. Bukan suruh dedah diri pergi kena COVID. Tak. Orang yang terkena COVID dan dia mati dalam keadaan kena wabak, syahid. Ni tak semayang ni. COVID tak kena, tapi tak semayang. Hayya 'alas salah. Wahai orang-orang yang beriman, mailah semayang. Itu makna dia. Hayya 'alas salah. Wahai saudara-saudaraku yang beriman, marilah tunaikan solat. Itu makna hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Wahai manusia, datanglah solat. Hei lembu-lembu, jangan main semayang. Tu maksud dia. Hayya 'alas salah tu, siapa yang rasa dia orang, dia main semayang. Maka orang yang tak rasa diri dia orang, tu tak semayang. Satu orang panggil binatang kaki dua, pandai bercakap, tapi dia bodoh pada lembu. Pasal lembu tak kena semayang. Orang yang disuruh solat tak solat, dia lagi hina daripada binatang atas dunia ni. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu umpama binatang ternakan, bahkan lebih bodoh, lebih sesat, kata Allah Ta'ala. Kenapa? Mereka ni tak beriman pada Allah Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, solat ni kita kadang-kadang tak ambil berat. Tak peduli lah, anak pun tak semayang, payah kata apa ustaz, anak saya tu tahu apa payah, budak-budak lah ni payah, kira mutu ya. Ada orang tanya saya, ustaz macam mana ni anak saya duk main game online, main game tak mau main semayang, tak mau tambah cuti sekolah ni, game ya. Kita tak bagi beli, dia simpan duit sendiri. Ambil duit mana? Pak duit bagi. Pergi beli handset, beli dengan pak pula dah. Nak buat macam mana ustaz? Dia tanya kita nak buat macam mana? Saya kata kena rampas handset tu kan. Ustaz lagi berontak, nampak? Ni budak-budak hari ni. Macam mana kita nak ajak anak-anak muda kita solat? Menantu balik tak semayang. Semayang ni disebut dalam hadis Nabi SAW, as-salatu nurun. Sembayang itu cahaya. Sembayang ni cahaya. Kalau Rasulullah SAW yang dijamin syurga menunaikan salat, takkan kita tak mau semayang? Kita orang kampung Komai ni angkat tangan. Siapa orang kampung Komai ni yang tak ada dosa angkat tangan? Kan? Saya nak tangkap gambar kan dia. Ada tak? Ada tak orang kampung Komai ni tak ada dosa? Ada tak? Ada. Ni berapa orang ni adik-adik depan kita ni? Tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang dalam surah ni. 9. Kan? Kita ada anak kecil kan, yang belum akil baligh, tu ahli syurga tu. Belum ada dosa lagi. Kita yang dah baligh sampai cucu 18 orang, Pak Long rasa macam Pak Long ni tak baligh lagi tu. Pak Long tak pergi masjid. Naknya cek nak abang kat Pak Long lah. Pak Long ni bukan tak baligh, Pak Long ni balok liat. Bukan tak baligh. Tak, Pak Long rasa tak bersedia nak pergi masjid. Nantilah Pak Long rasa bersedia sikit, Pak Long pergi semayang.
Oh, dia buat semayang tu ikut suka dia. Rasa nak semayang, semayang. Orang yang tak solat, hati dia mati. Kita kalau tak makan 2 hari, jadi bang. Sakit perut tak? Sakit perut dah. Bangun pagi pun dah cari ayak dah, cari nasi dah. Bangun pagi cari nasi dah. Lepas subuh cari nasi lagi. Beli roti canai lagi, makan lagi. Sehari pukul 11, makan lagi. Pi main Zohor, balik Zohor, makan lagi. Tidur asap, bangun asap, minum lagi, makan cucuk lagi. Lepas tu main maghrib, main dengan kuliah asap. Sehari makan lagi. Sehari dekat-dekat nak tidur, jaga tengah malam. Bancur kopi, ronda lah kampung ni, jumpa kawan asap, minum pula, cicah dengan roti lagi. Makan. Betul tak? Tak semayang 2 tahun, relax 2 tahun tak semayang. 4 tahun, 5 tahun tak semayang, relax. Okey ya Ustaz, saya tak semayang, saya kaya. Saya musim Covid Ustaz, setahun yang lepas sampai lah saya tak kena Covid. Saya tak semayang pun okey Ustaz, okey ya. Ini yang kita bimbang. Bila orang lain kena wabak, kita tak kena wabak, kemudian kita sombong, kita duk anggap kita buat jahat, Allah Ta'ala buat tak tahu. Allah mengetahui apa yang kita buat, cuma Allah saja bagi kita seronok dengan kejahatan tu. Artinya Allah meluat. Allah bagi kita seronok, dan Allah biar kita dalam maksiat, dan akhirnya kita mati dalam keadaan yang hina. Na'udzubillah min zalik. Maka Nabi SAW sebut kepada kita, tuan-tuan, Nabi sebut, inna ummati yad'una yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umat aku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan muka, tangan mereka bercahaya. Ini Nabi apa? Muka, kaki, tangan, kepala, semua bercahaya. Min atharil wudu, daripada kesan mereka berwudu. Rupanya kita ambil wudu ni kena ambil elok. Ambil elok. Wudu ni ada 4 anggota yang wajib. 4. Ada berapa? Jawab lah. Orang tanya tak jawab. Ada berapa? Ada 4. Pertama muka. Yang kedua? Kepala. Sapu kepala. Yang ketiga? Mula basuh muka. Wajib. Tangan. Kepala. Lepas tu? Kaki. 4 ni wajib. Tak boleh tinggal. Yang ni wajib. Tak boleh tinggal. Yang lain kalau tertinggal, okey lagi. Muka, 2 tangan, kepala, 2 kaki. Boleh ingat? Tak ingat? Takkan tak ingat. Ulang balik. Basuh muka, kepala, basuh muka, 2 tangan, kepala dan kaki. 4 yang ni wajib, tak boleh tinggal. Ambil wudu. Kena bagi sampai elok. Ayak bagi sampai elok. Tangan ni kena bagi lebih. Ni, siku ni bagi lebih. Rambut ni bagi lebih. Afdal. Kaki basuh bagi lebih. Yang lain sunat. Basuh tangan sunat. Komok sunat. Buat ayak dalam hidung sunat. Lepas kita komok, kita buat apa? Abang jawab abang. Lepas komok? Basuh hidung. Lagi? Tak betul? Tanya ayah pula. Lepas komok apa? Lepas komok kena luah balik. Lepas komok luah balik, baru boleh basuh hidung. Kan? Komok tak luah jenuh. Jadi ambil wudu, orang yang ambil wudu dalam keadaan sempurna. Kata Nabi SAW, faman istata'a minkum ay yatila ghurratahu. Barang siapa di kalangan kamu yang mampu melebihkan basuhan wuduknya, falyaf'al, maka buatlah. Sahabat Nabi Sayyidina Umar basuh atas ni. Pasal apa nak bagi menyandar lagi? Bagi lebih. Nanti kita akan bercahaya ni kesan orang wudu. Nanti di akhirat orang yang tak berwudu, orang yang tak main salat, gelak gelemat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari tersebut, hari akhirat, ada orang yang muka dia hitam gelemat, ada orang yang muka dia putih serlah. Bukan macam anak dara di kampung Komai ni. Anak dara kampung Komai putih juga, putih bedak. Muka putih, tengkok hitam.
meronda pantang, pi kot batu lintang lah, pi celir teluk bayu lah, pusing kono pusing koni, pi sampai teluk wang patah balik, keluar kot berapik, pusing koni, pusing habis minyak RM5, merelik tengkok, muka putih. Naik motor malam-malam tak payah pasang lampu dah, muka tu terang dah. Heran dengan pakai bedok apa tebal tu. Ingat buat gigi kot tu. Dia campur ubat gigi dengan bedok sejuk kan. Dia tu jadi tebal putih elok. Jadi orang yang ambil wudu, panjangkan wudu dia, lebihkan basuhan wudu. Orang yang tak semayang jangan duk ingat, tak apa. Tak apa, nanti dekat-dekat semayang orang mati, orang semayang mayat kita juga. 4 kali takbir ketika disolatkan jenazah kita, tidak boleh membayar hutang-hutang sujud yang telah luput kita tinggalkan sewaktu kita hidup. Tak boleh bayar. Tak padan dengan 4 kali takbir tu nak hapus hutang-hutang kita dengan Allah Ta'ala. Jangan buat main. Hutang dengan Allah. Ni duk hutang dengan bank. Buat moratorium tak habis lagi ni. Tak tahulah macam mana. Ada yang bulan 12 ni kena bayar dah pakai duk serabut banyak macam-macam ni. Kes duk naik lagi. Kes duk naik lagi. Duk meningkat lagi. Ada yang kata dekat saya, kemungkinan semua pakat rasa seorang sekali kena. Dia macam demam campak kat kena belakang. Allah na'udzubillah min dzalik. Wabak ni dia mai. Dia bala turun dekat semua orang. Bila kena, tak boleh pergi mana. Kena kurung 14 hari. Duk tanu. Tak boleh orang main tengok kita. Kita jadi murung akan stres dengan penyakit ni. Maka orang yang kena ni, mudah-mudahan Allah bagi kesabaran. Kita yang tak kena ni, mudah-mudahan terus dipelihara oleh Allah Ta'ala. Baik. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, وَمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ qalu lam naku minal musallin. Apakah yang menyebabkan kamu ahli neraka dihumbankan ke dalam neraka Saqar? Hei orang-orang yang jahat ni, pasal apa hampa masuk dalam neraka nama dia Saqar? Ada satu neraka nama dia Saqar. Neraka tu nama Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Awak hampa duduk dalam neraka Saqar? Dulu aku tengok hampa duduk rumah tepi surau, rumah tepi masjid. Takkanlah hampa duduk dalam neraka. Kan? Rumah tepi sekolah agama. Rumah tepi mahat tahfiz. Takkanlah hang duduk dalam neraka. Masalakakum fi Saqar? Pasal apa hang lah ni duduk dalam neraka? Maka jawab ahli-ahli neraka Saqar ini, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tak semayang. Dulu kami atas dunia, dulu kami tak semayang. Bila tak semayang, tempat orang yang tak semayang ni, Allah Ta'ala sebut dah, qalu lam naku minal musallin. Dulu ni kami tidak salat. Maka orang yang tak salat ni, dia tak duduk dalam Tesco di akhirat esok. Dia tak duduk dekat Pantai Merdeka, dia tak duduk dalam Giant, dia tak duduk dalam TF, dia tak duduk dalam pasaraya-pasar raya. Dia akan duduk dalam neraka nama dia Saqar. Allahu Akbar. Kita tak ambil berat. Allah pesan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Ni Allah pesan ni, abang-abang, ayah-ayah ni, jaga diri kita dan keluarga kita daripada apa? Daripada dibakar oleh api neraka. Hari ni kita sibuk jaga COVID-nya. Bak semayang, bak aurat. Dulu tak berjarak, duduk dengan bini orang dekat, dengan saudara orang dekat. Lah ni berjarak 1 meter. Bagus ya juga. Tidak bergalak menyembang nak rapat ya. Pantang jumpa bini orang nak menyembang rapat. Bini orang bergalak, gedik, merelacah. Popek. Lah ni ada jarak 1 meter. Ada jarak 1 meter. Alhamdulillah, hikmah COVID tu. Kan? Hari tu buat anugerah apa tahu bagi kat artis-artis tu buat hari Jumaat apa tu. Kan?
Ramai orang bantah. Bantah. Termasuk Menteri Agama pun dah pergi jumpa Menteri bahagian multimedia komunikasi ke benda tanpa aku tak ada hafal Pi habaq lah, benda ni tak elok lah. Buat musim-musim wabak ni Allah Ta'ala uji kita. Buat juga. Tengok 2 hari lepas berita keluar seorang artis positif COVID dan ditangguhkan. Muzik kena tampak tak? Bila kena COVID tangguh. Tak kena lompat. Tapi tak kira musim. Ulama-ulama orang tak peduli, ustaz-ustaz tak orang tak peduli. Yang orang peduli apa? Artis. Buat surah habaq arti nak berak tulis, arti nak beranak habaq, arti kahwin habaq, arti bertunang habaq, arti pakai furdah, riuh rendah. Anak-anak tahfiz lama dah pakai furdah, orang buat tak tahu Bukan anak-anak perempuan yang pakai furdah, bukan takat anak-anak perempuan pakai furdah. Lah tok imam pakai furdah. Ni dia emas ni. Jumpa aku jalan nak pergi salam, tok imam ke mak imam? Buka-buka janggut serabut ni, tok imam. Musim wabak ni semua pakai furdah. Artis mengandung. Artis dapat baby. Pelajar tahfiz hafal Quran berapa juzuk, tak ada pun berita dia keluar. Ya tak? Ada tak majalah dalam Kedah ni hari-hari cerita pasal ulama-ulama dalam Kedah? Ada? Tak ada. Tak ada. Buka surah abang, ada cerita. Biar datang ulama, Imam Syafi'i, biar datang Imam Ahmad bin Hanbal, biar datang Tok Guru Imam Syafi'i, Imam Malik. Tok Guru kepada Imam Malik, Imam Nafi'. Ada cerita dalam surah abang, cerita bab sahabat Nabi, ada tak? Kalau ada pun sikit sangat. Betul tak? Artis nak pakai baju macam mana? Pakailah. Baju terbuka ke, nampak dada ke, nampak bentuk dada ke, pakai ketat ke, ikut sukalah. Nak pegang tangan bini orang ke, atau petah nak berjoget ke, tak ada masalah. Tapi ustaz-ustaz nak bercakap, hak ni tak boleh. Ulama nak bercakap, yang ni tak boleh. Kalau ulama habaq pun, orang tak pakai. Masyarakat kita hari ni, kerana meninggalkan solat begitu banyak, sampai hati kita dah mula rasa biasa dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Asyik Kenuri ya, ada lagu. Panggil DJ main pasang lagu. DJ ke? Panggil apa? Oh, DJ, minta maaf. Bayar 200, 300 ringgit. Suruh dia pasang lagu dalam kenduri rumah kita. Tidak? Pasang lagu. Kita pun tengah makan, dia pun pasang lagu. Sayang, aku kau luka. Tu imam kata, sedap ni, lagu pop lah. Saya pun tak pernah ingat lah. Dengar sepatah-sepatah betul lah. Jadi Nabi SAW sebut kepada kita kelebihan orang yang semayang, orang yang berwuduk. Nabi kata, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Siapa yang berwuduk dan dia memperelokkan wuduknya. Beza nah. Beza orang ambil wuduk dengan orang yang ambil wuduk dan elokkan wuduk dia. Orang mandi dengan orang mandi dan kebahkan badan dia. Lain. Dia ni mandi, rambut tak lap. Pakai baju butang tak apa. Mandi. Mandi tak sabun. Mandi tak buka baju lah. Mandi dengan baju tu lah. Baju tu luar sidai balik. Kan? Orang yang berwuduk, Nabi kata, man tawadda'a, barang siapa yang berwuduk, fa ahsanal wudu'a, dia memperelokkan wuduknya, kharajat khatayahu, keluar dosa-dosa dia, min jasadihi, daripada anggota badannya. Ni anak-anak muda yang duduk luar daripada surau ni, yang dengar suara saya. Orang yang berwuduk, perelokkan wuduk dia, kata Nabi SAW,
keluar dosa daripada badannya. Hatta takhruja min tahti azafirihi, sehingga kata Nabi SAW, keluar di bawah kuku-kukunya. Ni celah-celah kuku ni keluar dosa. Setiap kali ambil wudu, perelokkan wudu, keluar dosa daripada jasad kita, dan keluar dosa kata Nabi SAW daripada kuku-kuku kita ni. Tak mau ambil peluang ni. Nabi pernah sebut dalam satu hadis ni cara Nabi pujuk orang semayang tau. Tuan-tuan, Nabi pujuk orang semayang. Nabi kata apa? Nabi sebut dalam satu hadis lah, mafhumnya lebih kurang macam ni lah. Nabi kata, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ni, dekat rumah dia, tak tepi pintu rumah dia tu, Nabi apa? Ada satu sungai. Buka pintu rumah ada sungai. Okey, ni perumpamaan Nabi apa? Sungai ni nikmat tau. Tapi orang kita tak jaga sungai. Asyik buat rumah ya, parit masuk sungai. Buat perumahan, parit masuk sungai. Nak buang-buang benda basi, sungai. Buang sampah, sungai. Sungai ni salah satu nikmat besar. Sampai dalam syurga ada sungai. Tajri min tahtihal anhar. Akan mengalir di bawah syurga nanti, di bawah rumah kita dalam syurga, beberapa sungai. Mana sungai-sungai ni kita tak boleh nak, kita kena jaga dengan baik. Kerana apa? Dia salah satu nikmat besar yang Allah bagi dekat kita. Maka Nabi memujuk orang ni, cara Nabi apa? Bayangkan depan rumah orang tu ada sungai, buka pintu ada sungai. Lalu dia mandi sehari 5 kali. Apakah masih tertinggal kotoran di badannya? Tuan-tuan tu salah bayang sungai macam kat Hasani tu. Bukan macam sungai Alok kita ni. Sungai macam belah-belah di Baling tu. Belah-belah kampung saya kat atas tu. Hak tu jernih ayak ni apa? Lah apa keruh lah hujan-hujan ni, balak lah apa kat atas tu habis. Keruh lah hujan ni. Kalau tak hujan, jernih elok ayak. Hari-hari mandi 5 kali, kotor lagi kah? Tak kotor. Hari-hari basuh kereta 5 kali. Baju yang sama, basuh 5 kali. Besok basuh lagi, lusa basuh lagi. Bersih tak? Bersih. Surau kita basuh hari-hari, bersih tak? Bersih tak? Ni naik tangga ada tik cicak. Tingkat depan ni ada tik cicak. Nampak sangat orang kampung ni tak ambil berat bab surau. Berdosa tuan-tuan. Tuan-tuan tak ambil berat tentang rumah Allah. Ni sekejap kita nak lancar sumbangan wakaf. Ni sumbangan wakaf untuk kita nak buat wiring balik surau kita ni. Kemudian kita nak tukar PA system bagi elok sikit. Ni bunyi speaker pun macam orang jual roti dah. Kembang tak kembang lah gitu. Kita duduk dalam kampung ni, kita tak peduli rumah Allah. Tak boleh. Ni rumah Allah Ta'ala, tempat kita buat ibadat. Kalau tengok orang-orang lain, agama-agama lain, mereka cukup jaga rumah ibadat mereka. Kita orang Islam yang duduk di bawah umat Nabi SAW ni tak peduli. Angkat takbir, Allahu Akbar, tengok cicak dia berak penuh kat tingkap. Bukan berak sehari dua, tu sahih lama dah tu, berbulan-bulan dah. Kalau sehari main cuci seorang satu tingkap, hang jaga tingkap nombor ni ada 4 daun, seorang sedaun 4 orang jaga, bersih elok dah. Betul tak? Betul tak? Nama pun surah Islahiyah. Islahiyah ni surah pembaikan. InsyaAllah kita buat penambahbaikan. Mudah-mudahan. Kalau main pula lepas ni, kena bersih elok. Ni naik tangga kat tangga muslimat tu, ya Allah. Nak buka kasut di atas, orang kata korang ajak ustaz ni. Tapi buka kat bawah, tik cicak pula tang tu. Sekali ku pijak tik cicak, payah pula. Dia fikir. Jadi ni buat apa? Naik juga sekerat. Jadi tak korang ajak sangat, tak bodoh sangat. Duduk setengah-setengah. Setengah tempat bila kita naik atas mimbar ni, kita nak khutbah, Allahu Akbar. Bawah meja ni sawang. Meja khutbah sawang. Tempat kita nak letak teks tu, teks sangat lama-lama ni berselera dengan cicaknya, dengan ya Allah Akbar. Tang kita duk nak letak teks tu, teks cicak. Atas mic teks tu bilal.
punya balok liat sampai tak peduli rumah Allah. Tuan-tuan ambil berat sikit lah. Boleh buah ekor ni kira mahal tu pun tak sejuk. Ekor nampak? Satu ya? Oh, sebab tu nak buat sumbangan 3 phase. Ni orang tengok live ni boleh sumbang ni. Bank Islam. Surah Al-Islahiyah. InsyaAllah kita nak buat wiring 3 phase, tidak dia tenang. Tu tengok buah ekor nak bagi sejuk. Lepas ni kemas buat eskalator pula. Buat eskalator pula. Bagi mudah main surau sikit. Boboh speaker tengah-tengah bedang tu bagi main belakang. Cukuplah ikan puyuh yang bodoh. Jangan orang kampung Komo yang bodoh pula tak main sembahyang. Ikan puyuh tak apa tak main sembahyang. Kita ada kampung ni pun tak main sembahyang. Malu kat orang. Malu. 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 Kita yang main pula jangan bangga. Saya bayar tengok ustaz puji kita lah ni. Ustaz kata kat dia apa? Tak boleh. Setan memang kerja dia tu. Dia halang kita pergi masjid. Elok kita dah main. Dia jack kita pula. Tengok aku. Boleh pergi surah tengok ustaz puji kami malam. Setan kata apa? Sempoi. Dua-dua sama. Hak tak main sama, yang main sama. Jadi yang dah main dah, jaga hati. Kita pujuk anak-anak kita, kawan-kawan kita main. Boleh? Dalam kuliah cengeng sikit tak apalah. Tuan-tuan jangan balik buat cengeng macam saya abang. Hei! Main sembahyang! Balik dia buat lagu tu tak boleh dalam kuliah tak apalah, dalam khutbah tak apa. Sebab kita tak tuju siapa-siapa. Baik. Allahu Akbar. Nabi sebut lagi tuan-tuan. Nabi SAW kata, ya Bilal, bima sabaqtani fil jannah. Wahai Bilal, dengan apakah yang menyebabkan engkau telah mendahului aku dalam syurga? La ilaha illallah. Sayyiduna Bilal masuk syurga lebih awal dari Nabi. Nabi tanya dia, bima sabaqtani, dengan apakah yang telah menyebabkan engkau ini mendahului aku? Inni dakhaltul barihata al-jannata. Kata Nabi, kemarin aku dah masuk syurga. Makna syurga ni ada lagi tuan-tuan? Ada. Allah janji dekat orang lelaki dalam syurga dapat 2 orang isteri daripada Bani Adam. Dapat bidadari 72 orang. Orang perempuan pun macam itulah, dapat suami yang pandai-pandai dalam syurga. Tak dapat hak boroi, gigi tak ada. Aja isak kuat dau ya. Berapa kali cucuh dah. Tembakau tak menyala, misai menyala. Berapa kali cucuh dah. Kan? Nak tidur malam ya, wak terbit gigi ni boh dalam kolek, boh tidur. Kepek muka-muka sopa popai tau. Tu yang tidur beralih kot lain, tok kata tak wang mu busi kot lain, tak boh tengok. Buat apa mu tak boh tengok muka aku? Berhuduh ya mak. Pusing kot lain. Bangun pagi pakai balik. Nanti masuk syurga, semua jadi muda balik ni. Allah Ta'ala bagi nikmat. Lalu Nabi kata, aku masuk syurga kemarin. Fasami'tu khashataka. Aku mendengar tapak kaki kamu amami, di hadapan aku. Faqala Bilal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Sayyidina Bilal, ma azantu qattun illa sallaitu rak'ataini wala asabani hadasun qattun illa tawadda'tu indah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihada. Apa kata Nabi? Kata Nabi, kata Sayyidina Bilal, wahai Rasulullah, tidak aku pernah azan melainkan aku akan solat 2 rakaat selepasnya. Ni main sunat balok. Pi main Jumaat. Orang lain bangkit main sunat, dia duduk buat tak tahu. Dan dia syok, aku tak bangkit, orang tak kata apa. Memang orang tak kata apa, tapi hang tu bodoh. Peluang buat kebaikan awak tak bangkit. Peluang buat kebaikan. Sebab itu Nabi kata, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah ni, ilmu ni barang ciciran orang beriman. Orang beriman, kalau barang dia hilang, dia jumpa, dia ambil balik. Dia ambil balik. Ilmu ni orang beriman, dia nampak kuliah, dia pi. Sebab ilmu tu barang ciciran dia, kata Nabi.
Bila hilang, dia pergi ambil balik. Jumpa dia ambil. Kita jumpa duit kita 1,000. Ni duit kita, 1,000 ringgit jatuh tepi jalan. Kita ronda-ronda, duit aku jatuh tadi. Ambil api luah. Aku nak pergi minum ayam tu kat Batu Lintang. Kat simpang 3 tu. Kan? Ada 2 gerai tu. Minum semua tu. Simpang nak pergi Dewan tu kan. Jalan nak pergi ke Teluk Wang tu ada 2 gerai tu. Minum tu. Balik lagi. Tengok duit 1,000 duduk lagi. Ambil api luah. Besok pagi aku ambil. Ada macam tu? Ada? Tak ada. Sebab dia kata duit aku cari mampu aku tinggal, aku ambil terus ha. Duit aku simpan terus. Orang yang beriman, kata Nabi, ilmu tu barang ciciran dia. Maka tang mana ada majlis ilmu, dia akan cari, dia akan ambil. Sebab ilmu tu hak orang yang beriman. Al-hikmatu dalatul mu'min. Kebijaksanaan itu, ilmu itu adalah barang ciciran orang-orang yang beriman. Orang beriman dia akan pergi cari mengaji. Sebab tu harta kita kena ambil. Dia rasa hak dia punya. Siap? Baik. Kata Bilal, tidak aku azan melainkan aku salat 2 rakaat, dan tidak aku terkentut atau berhadas melainkan aku berwudu. Dan dalam riwayat yang mengatakan Sayyidina Bilal selepas wudu dia akan solat sunat wudu. Solat sunat wudu. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah ni dia mengamalkan solat sunat wudu. Setiap kali wudu solat 2 rakaat. Saja aku sembahyang sunat wudu kerana Allah Taala. Bayang. Amalan dia tadi ni yang tu dia kecil lah, menyebabkan dia masuk syurga. Jangan buat main. Khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara kata Nabi yang sedikit tetapi berterusan. Sebaik-baik perkara berterusan walau sedikit. Kita baca Quran sehari 1 muka surat lebih baik daripada baca setahun sekali. Satu juzuk. Setahun sekali 1 juzuk. Siapa tak baca Quran seminggu dah kat tangan? Siapa yang tak baca Quran 2 hari dah kat tangan? 3 hari? 4 hari? 5 hari? Siapa baca Quran hari-hari kat tangan? Siapa baca WhatsApp hari-hari? Oh ramai. Kalau baca WhatsApp ramai. Baca Facebook ramai. Tengah kita duduk mengajar, dia baca WhatsApp lagi, korang ajak. Orang duduk khutbah, dia main WhatsApp lagi. Betul tak? Tak ada adab. Quran tak baca 2 tahun dah. Saya tak tahu tak. Quran di rumah tak ada Quran. Rumah tak ada Quran. Quran peribadi dia tak tahu. Ada Quran. Ada tapi aku tak ingat tu tak mana tau. Lama dah tak baca. Tak ada Quran dah lah tak apa. Quran peribadi pun tak ada. Tu pun berangan nak masuk syurga. Berangan masuk syurga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sikit lagi kita sambung tentang solat. Nabi SAW sebut basyiril Nabi sebut basyiril masyaina. Nabi SAW kata, khabarkanlah berita gembira yang sempurna fi zulami ilal masajidi bin nuri tam yaumal qiyamah. Nabi kata basyir, khabarkan berita gembira al masyaina, orang-orang yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki pergi mana? Pergi ke masjid dalam keadaan gelap. Mai dalam keadaan gelap. Mai ke surau dalam keadaan gelap. Nabi kata khabarkan berita gembira kepada mereka bahawa Allah akan berikan cahaya yang sempurna kepada mereka di hari akhirat kelak. Anak kita tak semayang dalam rumah tu, dosa dia besar. Hukum orang tak semayang, dipotong kepalanya. Saya ulang jangan duk kerat kepala anak pula. Ni tugas kerajaan. Kena laksanakan hudud, qisas, ta'zir. Ini tugas mana-mana kerajaan yang memerintah. Semua dia kena adil. Bab ibadat dia kena ikut, kerajaan kena fokus bab ibadat,
bab munakahat, bab jenayat, bab muamalat. 4 benda ni kerajaan kena ambil peduli semua. Bukan hanya fokus bab satu bab saja. Jual beli, ekonomi cara Islam. Masyarakat menganut agama Islam, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibadatnya, cara semayangnya mesti betul. Cara kahwin kena betul, bukan takat akad nikah aja betul. Kenduri kahwin kena betul. Kenduri kahwin macam mana nak dapat pahala? Pakaian pengantinnya, macam mana aurat menantu dengan ipak dua yang lain, menantu dengan birah, menantu dengan anak-anak kita yang lain, macam mana aurat menantu dengan bini-bini yang lain. Pak mentua kahwin 4. Ada orang kampung ni kahwin 4? Kat tengah. Nama kampung ganas lah, takkan menikah seorang. Ada? Tak ada. Lambat jarang-jarang. Niat tu ada lah. Tak ada niat juga. Niat pun tak ada, payah. Niat ni benda lah hati, bini bukan tahu. Tu pun takut juga, memang takut bini sungguh. Allahu Akbar. Nikah 4. Kawan ni kahwin dengan anak isteri pertama. Dia kahwin dengan anak bini dia tu, anak mak yang pertama. Jadi mak kedua, ketiga, keempat tu bukan mak mentua dia. Itu adalah isteri bapa mertua dia. Boleh salam tak? Tak boleh. Ayah mati, mak kahwin lain. Tak? Jadi anak teruna tu nikah, bawa balik bini main rumah. Jadi bini tu dengan ayah tiri kita tu boleh tak? Tak. Sebab dia bukan ayah bini kita. Dia adalah suami kepada mak mertua kita. Mak mertua bini kita. Jadi bini kita tu pak mentua dia lah. Pak mentua dia mati lah. Yang ni lah duk gue tak pakat tak peduli ni, pakat tak tahu ni, pakat tak tahu. Tu yang balik main keraya kenduri dengan perempuan pakai baju ketat, sendak, padak, rapat, melekat tu iman nak jalan pun tak boleh terangkat. Oh, kenduri kenara ni pakai baju ni habis ni. Kadang-kadang pakai tudung elok dah. Asal nak kayuh basikal ya, ketat. Kadang heran lah bila tengok orang nak kayuh basikal dia kena pakai ketat. Bila dia nak bersukan dia kena pakai ketat. Pelik ah. Bila dia pergi pantai dia pakai ketat. Habis buka tudung-tudung. Orang perempuan ni bukan boleh mandi tempat terbuka lagu tu. Mandi bangkit lekat bentuk badan, nampak hak nu, nampak macam-macam. Nak buat macam mana ustaz? Buat macam mana apa benda tak boleh. Lagu tu kesian kat kami, tak payah mandi. Korek lah dalam rumah hang tu. Mandilah rumah hang tu. Kan tak boleh. Ya. Kena terima lah orang perempuan. Kena terima. Yang Allah Ta'ala tak bagi tu kena sabar sat. Sabar sat. Bukan lama. Takat hidup ya. Mati tak apa dah. Mati tak apa dah. Takat hidup ya. Baik. Allahu Akbar. Nabi SAW mengambil berat tentang salat. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, anak-anak kita yang tak semayang, hukumnya dosa besar. Kalau tak bertaubat, boleh dijatuhkan hukuman mati, potong kepala. Hukum dalam Islam, orang tak semayang dikira murtad dan dia kena bunuh. Berat ni, berat. Hukum semayang ni berat. Jangan tinggal semayang. Malah tak mana pun, semayang jangan tinggal. Kita ni nak masuk syurga, kita kena berniaga dengan Allah. Berniaga dengan Allah. Kita nak berniaga dengan Allah, kita kena ada modal. Modal kita yang wajib. Ada 2 benda penutup kuliah malam ni. 2. Pertama, kita berniaga dengan Allah, kita kena ada benda wajib. Pertama, yang wajib tu apa? Semayang, zakat, puasa, tutup aurat, baca Quran. Ini benda wajib, jangan tinggal. Kemudian bila dah berniaga benda wajib, dia ada keuntungan dia. Apa dia keuntungan dia? Sunnah. Sembahyang sunat, senyum, pakai minyak wangi, sedekah, buat bagi makan dekat orang, tolong tampung jalan, tolong orang susah. Ini semua dipanggil sunat. Sunat ni dia panggil keuntungan daripada perniagaan kita dengan Allah Ta'ala.
Maka orang kalau nak berniaga dengan Allah, benda wajib dia tak buat, dia buat benda sunat ya, tak jadi. Tu yang muslimat tengah-tengah hari pilah ada qasidah berdah. Pilah tepek-tepek bedak ni. Nak gerak tua selok sampai ke paha. Ngaji dah. Pi tu kerja ni, marhaban ya. Kita ada rumah nak lena tak boleh. Bukan tak suka dengar perkataan tu, baguslah memuji Rasulullah. Tapi suara dia tu terik masuk dalam telinga ni. Oi. Sehari semayang tak? Semayang tak? Kemah? Malu semayang? Malas aku semayang. Lama dah semayang ni nak rehat. Oi, maklum kalau nak rehat semayang, rehat makan 2 hari. Siapa yang tak mau semayang, rehat makan. Try tengok. Aku tak mau semayang sebulan. Okey, rehat sebulan, jangan makan. Tak boleh. Bila tak makan, jasad kita sakit. Bila tak solat, hati kita sakit. Orang yang tidak solat, hatinya sakit. Lama-lama hati dia mati. Begitulah dengan jasad kita. Bila tak makan, ada angin. Tak makan lagi, kena gastrik. Dan akhirnya akan rosak, pecah usus kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita pada malam ni, kita lancarkan wakaf ni. Mana tabung? Ulang sekali lagi. Makcik, tolong buka gelang mah. Bagi dekat surau. Boleh tak? Ni Allah Ta'ala tanya ni. Allah Ta'ala tanya dalam Quran. Allah Ta'ala tanya, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana. Allah tanya, siapa di kalangan kamu yang nak bagi Allah pinjam? Ni, pinjaman yang baik. Kita sedekah ni makna kita bagi Allah pinjam. Allah bukan tak ada duit. Duit hak kita bagi, apa Allah yang bagi. Dah ustaz, saya kerja sendiri. Dah hang kerja pakai apa? Kaki tangan semua Allah Ta'ala bagi. Saya buat bendang sendiri ustaz. Bendang tu, padi tu, tanah tu Allah punya. Bukan tok hang punya. Ustaz, nama tok saya. Hang tanya jabat tanah pun tak berani mengaku tanah dia. Tanah tu milik Allah. Allah yang bagi ayak. Bukan mada. Betul tak? Allah yang izinkan ayak tu ada. Okey? Allah tanya, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang nak bagi Allah pinjam dengan pinjaman yang baik? Allah minta kita, suruh kita derma pada jalan Allah dengan rezeki yang Allah bagi pada kita. Orang mati, dia akan minta dekat Allah 2 benda. Dia minta apa? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau engkau panjangkan umur aku sikit lagi, nak buat apa? Fa as-saddaqa, aku nak sedekah. Yang kedua, wa akum minas salihin, aku nak jadi orang-orang yang soleh. Orang mati, dia minta ke Allah panjangkan sikit umur dia, nak buat apa? Nak sedekah. Waktu sedekah paling afdal, kata Nabi, waktu paling afdal sekali, anta saddaqa wa anta sahihun. Sedekah waktu sihat. Satu. Yang kedua, syahihun, kedekut. Sayang ustaz suruh kuat gelang. Nabi kata syahihun, kedekut. Duk sayang nak bagi tu. Waktu tu kalau bagi, pahala dia besar. Wa ta'mulul ghina, nombor 3. Berangan-rangan nak kaya. Baru nak kaya, baru beli gelang ustaz suruh derma pula dah. Wa takhshal faqra. Ustaz kalau bagi gelang, musim-musim Covid ni ustaz, duit dah tak ada, bagi gelang lagi ustaz. Nabi kata dia takut miskin. Nabi kata tidak akan berkurangan rezeki kamu dengan sedekah. Siapa sedekah, rezeki dia tak kurang. Nabi apa? Siapa tak sedekah, rezeki dia kurang. 2 malaikat pagi-pagi turun. Nabi apa? Malaikat yang pertama doa, ya Allah, murahkan rezeki orang yang derma pada jalanmu. Seorang lagi malaikat doa, ya Allah, kau celakakanlah harta orang yang kedekut, yang tak menyumbang. Tiap hari ada 2 malaikat turun kat kita. Tiap-tiap hari.
Tiap-tiap hari lah, bukan sekali dia turun. Tiap-tiap hari dia doa. Kalau kita tak derma lagi hari tu, malaikat yang tadi doa, ya Allah, kau hancurkanlah, binasakanlah harta orang yang kedekut. Kemudian Nabi kata, wala tumhil hatta idza balagatil halqum. 4 benda tadi, sehat, kedekut, berasa nak kaya, takut miskin, jangan tunggu nombor 5. Nabi kata, roh duduk dekat tekak, baru habaq. Ni ambil ambil duit mak, ambil bagi kat surah. Nabi kata, padahal tak berapa minit dia nak mati, harta tu dia akan tinggalkan jadi pusaka. Dia tak bagi pun memang dia akan tinggal. Jadi ibu-ibu, buka gelang, kita nak wiring. Ni tengok ni. Bukan surah saya, surah kampung tuan-tuan lah. Wiring 3 phase. 3 phase ni mahal juga, 3-4 ribu juga. Siapa yang bagi gelang mah dia, barang mah dia malam ni untuk surau dia sendiri, untuk dipasangkan speaker, orang dengar azan dapat pahala, orang mengajar dia dapat pahala, dia mati dah pahala, kubur dia terang benderang. Pasal apa? Hari-hari orang pakai speaker guna duit dia. Kemudian elektrik 3 phase, dengan duit dia, gelang dia tadi menerangkan rumah Allah. Dengan duit dia, TMB mai pasang, cahaya terang, rumah Allah sejuk. Dengan duit dia bagi, aircon boleh fungsi. Ni pasang saja aircon tak berjalan, karen tak cukup, Allah akan serahkan kubur dia. Siapa nak bagi? Tolak tabung. Tutup pintu tu, kita tunggu. Tak bagi, jangan balik. Boleh? Ni ibu-ibu, ramai dah balik rumah, tidur-tidur, matilah tidur. Ramai dah lagu tu. Balik-balik, matilah tidur. Besok dia perelai cincin apa semua, beda. Anak-anak kata, tak apalah ya, hak cincin ni, barang-barang mahmuk ni, kami semua sepakat lah nak hadiah kat ayah lah. Ayah kata faraid dulu. Nah, faraid dapat bahagian saya ya. Cek dapat hak ni. Tapi cek nak hadiah kat ayah. Buat apa? Cari mak lain. Kita duk punya sayang gelang mah tu, duk dalam kubur esok. Esok pagi mati pukul 10, pukul 3 petang duk dalam kubur. Gelang tu 4 hari lagi duk dekat tangan perempuan lain pula. Kalau saya jadi muslimat, saya takkan bagi barang mah saya bini lain pakai. Aku takkan bagi. Kalau aku jadi muslimat lah, aku tak bagi lah. Tak ada ustaz. Kalau ustaz kata gitu, memang maklum marah ustaz. Maklum ustaz kata lagu tu, maklum rasa nak murih lalu kat maklum. Buka dandan. Buka rantai, buka subang, masuk dalam tabung surau. Buka tabung surau tu. Sagi lepas isyak. Gamuk tu, pakai gelang 5,000, pakai subang 2,000, pakai rantai 4,000. Surau nak pasang aircon tak boleh. Speaker bunyi macam kedai roti lah. Mati celah-celah ni ya. Tak tahu lah. Allahu Akbar. Siapa yang rajin derma, Allah bagi kaya. Lagi derma, lagi kaya. Lagi derma, lagi kaya. Yakinlah. Saya derma dekat orang baru ni RM400. Saya tengah tak ada duit. Kawan saya nak sambung belajar, dia tak cukup duit 400, saya bagi ke dia 400. Saya pun nak bayar yuran lah. Saya pun nak mengaji tak bagi. Yuran saya 2,000, baru ada 400. Bayar bulan 6 baru ni, dah musim Covid. Tapi dah kawan kita, dia kata dia tak cukup 400 ni, tak apa, bayar hutang hang lu, bagi settle dekat universiti. Hak aku 2,000 nanti aku fikir. Bagi waktu Zohor, balik mayang asar, ada orang tanya ustaz, awak melengung nak bayar yuran, tak ada. Oh, ustaz mengaji lagi ke? Ngaji lagi? Oh, bagus Awak ada? Duit tak ada nak bayar. Tak tahu nak mengaji ke tak lagi. Berapa ribu ustaz? 2,000. Oh, 2,000. Dia sereluk poket wak keluar 3,000. 2,000 ustaz no? Dia ambil dia bagi 2,000, 1,000 dia simpan balik. Dia nak bagi berapa habis? Baik, bagi dekat kawan 400, saya dapat RM2,000. Bagi 400, dapat RM2,000. Saya pun telefon kawan, saya kata, weh, nak bagi kat hang sikit lagi.
Pi pula bagi 500 kat dia, kok lah dapat 4,000 kan. Sampai lah tak dapat dah. Kerana hak mula tadi ikhlas, yang kedua tak ikhlas dah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, lepas ni kira insya-Allah siapa nak derma ni boleh jumpa dengan saudara Mahayadin ni, Perdana Menteri ni. Kemas. Perdana Menteri duduk kampung ni. Jumpa dengan saudara Aizat dengan saudara Mahyudin. Kemas. Jadi bolehlah buat sumbangan. Muslimat bagilah gelang emas tu, simpan buat apa, betul, bagi tak rugi, betul. Muslimat 5-6 orang pakat-pakat, semua pakat bagi barang kemas. Masuk kubur Allah bagi balik. Hak barang emas yang kita bagi tu masuk kubur Allah bagi balik. Bangun di akhirat dapat balik. Percaya tak? Percaya ke tak? Percaya. Siapa tak percaya angkat tangan? Percaya belakang. Jadilah, insya-Allah. Jadi kutipan lebih kurang RM6,000 kita dapat, insya-Allah. Target RM6,000. Jangan abang lah kat saya kata, ustaz duit tak cukup lagi. Jangan doa abang, berlambak dah duit, insya-Allah. Orang lelaki ni saya tak mau minta duit abang. Orang lelaki tak mau minta duit abang. Mai masjid, mai surah apa pun tak bawa. Pakai kain selai apa kot dalam tak ada. Tak mau minta abang. Balik kempen bini kita ya, suruh derma. Boleh tak? Boleh tak? Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا. اللهم لا تذهب بركة علومهم عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.